Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berjumpa lagi kita sekali lagi. Sanusi, adakah dia adalah aset atau liability kepada Perikatan Nasional? Sebelum itu, anda perlu tahu apa maksud aset dan apa maksud liability. Aset adalah suatu perkara yang boleh diguna untuk manfaat. Boleh diguna untuk manfaat, boleh membawa kebaikan dan keuntungan. Aset ialah satu perkara yang boleh berkembang menjadi perkara yang menguntungkan dan baik. Dan aset ini perlu disimpan dengan baik. Aset ini juga harus pandai berkembang menjadi baik. Manakala liability pula berbeza, bertentangan dengan aset. Liability ini adalah satu perkara yang mana ianya menjadi mudarat kepada seseorang atau sesebuah organisasi atau apa sajalah. Membawa mudarat boleh menyebabkan kehancuran, boleh menyebabkan kerugian, boleh menyebabkan kemusnahan, boleh menyebabkan juga kegagalan. Itu adalah liability. Aset itu bagus, manakala liability itu tak bagus dan perlu dihapus dan perlu dikurangkan. Kalau tak dihapus, dikurangkan, barulah ada keuntungan melalui aset. Jadi persoalan pada hari ini yang diterbitkan di Malaysia kini adalah, adakah Sanusi ini aset atau liability Perikatan Nasional? Anda boleh komen apa pendapat anda. Yang kita tahu sekarang ini, Sanusi selalu sahaja mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang memang betul-betul tak sehala, tak sebulu, tak sependapat dengan kerajaan pusat, sehingga itu boleh menjadikan juga satu sebab mungkin yang memudaratkan, mungkin, tapi tak semestinya. Mungkin tapi tak semestinya. Jadi saya bacakan kepada anda artikel daripada Malaysia Kini. Sanusi ini aset atau liability PN, ditulis oleh Isabel Leong. Hampir tengah malam tadi, di Pekan Tanjung Karang, Selangor yang sunyi, tetapi penduduk tempatan yang pada malam itu berkumpul di program kempen Perikatan Nasional memutuskan untuk menangguhkan tidur mereka. Ketawa kedengaran bergema di Komplek PAS. Terletak betul-betul di tengah-tengah ladang kelapa sawit pada 3 Jun. Di puncak di sebalik keriuhan itu ialah Menteri Besar Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Madnor. Pemimpin yang berusia 48 tahun sekarang itu menyampaikan ucapannya dengan nada yang agak tinggi, disertai dengan isyarat tangan dan pelbagai jenaka. Seorang yang serius pun mungkin sukar untuk tidak mengukir senyum semasa ucapannya. Di Kedah, depa terpaksa sedia bas, buang bumbung sekerat, sedia trailer. Nak bagi orang nampak muka depa, beratur atas tu duk lambai, orang tak balas, katanya. Tambahnya lagi, orang tak boleh terima kerajaan style apa. Bagi gaji mahal-mahal jadi menteri dan timbalan menteri. Hang duk pi naik bas tak ada bumbung pasal apa? Pi buat kerja lah. Itu naik bas bagi ahli sarkas. Katanya merujuk kepada pelancaran bas 2 tingkat oleh Kerajaan Persekutuan pada April untuk memikat pengundi Kedah menjelang PRN akan datang. Walaupun gelagatnya yang riuh rendah itu mungkin dianggap kasar oleh ramai pihak, dia menjelaskan bahawa itu adalah gaya ceramahnya, yang dalam kempen pilihan raya bercakap kenalah kutuk kalau tak orang tidur. Kena ada jok, lawak, kena ada benda serius, benda ringan, katanya. Sebab ada yang mai sini semua macam-macam orang. Kena santuni semua, kena ada benda serius. Orang yang nak ringan-ringan, relax macam malam ini. Relax malam-malam ni saya buat jok, katanya dalam logat Kedah yang pekat. Namun tidak semua orang begitu menerima jenakanya. Sehari sebelum memulakan kempen di Selangor, pengarah pilihan raya PN itu berada di Pulau Pinang untuk berucap dalam ceramah. Dalam usaha untuk merangsang sokongan kepada rakyat gabungan mereka, iaitu rakan gabungan mereka, itu Gerakan.
Bagaimanapun dalam ucapannya di Permatang Pau, dia sekali lagi mengundang kontroversi apabila menggunakan perkataan Hokkien merujuk kepada kemaluan lelaki, menyebabkan seorang ahli parlimen DAP membuat laporan polis terhadapnya. Sanusi mungkin dilihat kurang sopan dan kelihatan cenderung untuk cakap lepas. Tapi ciri-ciri ini dekat dengan rakyat biasa yang disasarkan oleh PN. Itulah sebabnya PN secara berterusan mengerahkan Pesuruhjaya PAS Kedah untuk memasuki negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan PH menjelang PRN. Membesar dalam keadaan miskin, bahagian kedua. Sanusi adalah anak ketujuh dalam keluarga 13 adik-beradik. Anak jati Sikh itu menitiskan air mata apabila mengenangkan bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga miskin tegar dengan bapaknya mengambil banyak pekerjaan untuk menyara mereka. Dalam satu temu bual dengan Sinar Harian, pada tahun 2020 dia tidak dapat menahan sebang apabila mengenangkan hidangan hariannya semasa kecil, yaitu nasi dengan garam atau belalang goreng dengan sebutir telur di belalapan untuk dia dan adik-adiknya. Sebelum menjejak kaki dalam politik, graduan Universiti Sains Malaysia itu berkhidmat sebagai penilai eksekutif di Jurunilai Bersekutu Malaysia Sedia Berhad serta pengarah pendidikan untuk Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP. Pada tahun 2008, dia bertanding di Dun Belantik tetapi dikalahkan oleh Muhammad Tajuddin dari UMNO. Dia kemudian dilantik sebagai setiausaha politik kepada Menteri Besar PAS Kedah pada sebelum ini, iaitu Allahyarham Azizan Abdul Razak dari 2008 sehingga 2013. Pada pilihan raya umum PRU 2018, Sanusi muncul sebagai pemenang di kerusi Dun Jeneri selepas menewaskan calon UMNO Mahazir Abdul Hamid dan Muhammad Nazri Abu Hassan dari Bersatu. Pada Mei 2020, Sanusi dilantik sebagai Menteri Besar Kedah menggantikan Mukris Mahathir selepas perebutan kuasa yang sengit dari negeri utara itu berikutan langkah Sheraton. Sejak itu dia menjadi perhatian umum sama ada di skrin, di pentas, di media sosial atau di padang meraih pengikut yang ramai. Tidak lama selepas memegang jawatan, Sanusi telah dipilih untuk mengetuai Persatuan Bola Sepak Kedah. Sanusi yang dikenali sebagai peminat bola sepak malah memberi gelaran Lionel Messi, parodi kepada nama pemain bola sepak Argentina Lionel Messi. Dia mendapat populariti dan terkenal di kalangan peminat bola sepak tempatan selepas berbalas-balas kata sindiran dengan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang merupakan pemilik pasukan Johor Darul JTT. Dari situ Sanusi meraih sokongan penyokong pasukan bola sepak Kedah. Dianggap sebagai orang kepercayaan rapat Sanusi, Ketua Penerangan PAS Kedah Muhammad Azam Abdul Samad berkata Sanusi adalah seorang pemimpin yang komited. Setelah mengenali Sanusi selama 16 tahun, Azam memberitahu Malaysia Kini bahawa pemimpin PAS itu tidak berniat buruk apabila bersuara. Mungkin perbezaan sokongan politik itu yang ada dengar macam kasar. Kalau nak tengok orang dulu lebih kasar katanya. Contoh, ada pemimpin dulu yang tak nak dengan PAS sebab PAS melacurkan anak. Perkataan itu kasar kan katanya. Ini merujuk kepada kenyataan naib Presiden Amanah Mahfuz Omar yang pada tahun 2020 yang menyifatkan PAS sebagai ibu bapa kaki judi yang melacurkan anak. Mahfuz berkata demikian selepas Presiden PAS Abdul Hadi Awang melabel Amanah sebagai anak derhaka. Azam berkata Sanusi tidak akan mengeluarkan perkataan sekasar itu. Sanusi tak sebut sampai benda macam tu apabila kita duduk berkawan dengan dia. Dengar ucapan dia sebut tentang rakyat, kemiskinan, tentang masalah yang sedang berlaku katanya. Sementara itu, Timbalan Presiden Bersatu pula Ahmad Faizal Azum menegaskan Sanusi adalah seperti mana-mana rakan partinya. Dia tidak terlalu berbeza sebenarnya. Walaupun dia bukan dari sekolah tahfiz, dia mempunyai ajaran dan ilmu asas Islam yang kuat katanya. Selain pandai membuat jenaka katanya, dia mempunyai perwatakan yang baik dan dekat dengan orang ramai terutamanya orang Melayu. Okey, panjang tulisannya betul terlampau ini. Anda boleh membacanya di Malaysia Kini. Saya bacakan beberapa perenggan di perenggan terakhir. Beberapa perenggan lah. Dalam era di mana politik partisan semakin berakar umbi, tidak mungkin Sanusi akan menarik mana-mana penyokong PH dalam pilihan raya negeri akan datang. Sebaliknya, ujian sebenar bagi bintang PAS yang sedang naik itu ialah sama ada dia boleh menggunakan daya tarikannya untuk memenangi PRN yang semakin hampir. Itu penutup kepada artikel ini. Anda boleh baca di Malaysia Kini, malaysiakini.com dengan tajuk Sanusi, Aset atau Liability Perikatan Nasional. Anda mempunyai pandangan sendiri, sila komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye.